A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harap semua dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baru selesai solat subuh berjemaah, baca Quran, dan sekarang ini kita nak menuntut ilmu. Dalam topik perbincangan kita pada hari ini, topik fiqh, yang mana kita nak cerita tentang fiqh doa dan zikir. Alhamdulillah, setiap hari kita berdoa, setiap hari kita berzikir. Namun, apa hukum di sebalik doa dan zikir itu? Bagi mengupas topik perbincangan kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Al-Fadil Ustaz Umar Aziz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Alhamdulillah Ustaz, penonton-penonton kita ni jenis orang yang kuat berzikir Ustaz. Sambil tengok Tanyalah Ustaz ni pun zikir je kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi Ustaz, pada hari ini kita nak bicarakan tentang fiqh doa dan zikir. Jadi kepada para penonton, ya, boleh terus bersama kita sehingga ke rancangan untuk mendapatkan kupasan yang hebat pada Al-Fadhil Ustaz. Jangan lupa tekan butang like dan kongsi pada Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik Ustaz, sebagai mukadimah pertemuan kita pada hari ini, tafadhal Ustaz. Okay, terima kasih banyak Dai. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi ini. Sabahun nur, sabahul khair. Marilah sama-sama kita mulakan dengan ucapan yang mulia. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat-sahabat sidang penonton yang saya kasihi, dan moga-moga sentiasa berada di dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Allah menciptakan kita bertujuan sebagai hamba. Firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat yang kita biasa dengar, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Firman Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali bertujuan agar mereka beribadah, mereka memperhambakan diri kepadaku. Namun apakah kayu ukuran yang boleh kita tahu tahap di manakah kehambaan kita? Maka untuk itu kita boleh lihat di dalam suratul Fatihah. Apabila kita melakukan ikrar, kita membuat pengakuan, iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami menyembah, kami memperhambakan diri. Wa iyyaka nasta'in, dan kayu ukurannya adalah dengan kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diciptakan sebagai hamba, dan kayu ukuran hamba adalah seorang yang banyak berzikir dan berdoa. Sebab itu kita lihat Nabi SAW sebagai hamba yang paling sempurna. Dalam pelbagai tempat Allah panggil Nabi sebagai hamba. Dalam surah Al-Kahf, dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi. Dalam surah Al-Kahf, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab. Maka sebab itu Nabi seorang yang paling banyak berdoa, masya-Allah. Setiap aspek Nabi SAW berdoa. Maka tajuk yang kita nak kupaskan pada pagi ini bukan sekadar tentang zikir dan doa, tetapi nak memberi peringatan kepada saya dan kita betapa pentingnya doa, kerana itu adalah kayu ukuran yang kita sedar kita adalah hamba yang sentiasa memerlukan Allah yang memiliki segala-galanya. Masya-Allah. Itu dia Ustaz. Kita dalam kehidupan kita ni, benda yang paling penting sekali, kita sentiasa meletakkan pergantungan kepada Allah SWT. Baik Ustaz kan? Baik, kita ada sahabat kita di Facebook Ustaz. Kita nak raikan, boleh Ustaz? Ahlan-ahlan, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, kita bersama dengan Sal Rasid Cik. Soalannya, adakah terdapat perbezaan antara zikir istighfar dan penghulu istighfar? Yang kedua, senjata orang mukmin adalah doa. Adakah dibenarkan di dalam Islam jika kita mendoakan non-Muslim agar terbuka hatinya memeluk Islam, dan jika waktu sangat terhad untuk berdoa dan berzikir selepas solat, adakah dibenarkan berdoa dan berzikir disambung di luar waktu solat seperti ketika sambil memandu? Itu dia daripada Sarah Rasid Cik. Tafadhal Ustaz.
Terima kasih banyak Puan Selerasi Cik Ci. Alhamdulillah, soalan yang sangat baik. Lalu ada beberapa soalan dalam ini. Dia tiga dalam satu. Tiga dalam satu. Soalan yang pertama yang saya perasan adalah, apakah perbezaan istighfar yang kita biasa dengar dan juga penghulu segala istighfar yang Nabi SAW sebut sebagai Sayyidul Istighfar? Maka istighfar terjemahannya adalah memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adapun istighfar yang kita biasa dengar dengan apa pun perkataan, sama ada astaghfirullah, aku memohon keampunan Allah, ataupun rabbighfirli, ya Allah ampunilah daku, wa tub alayya, terimalah taubatku. Maka Nabi SAW ada menyebut dalam hadis yang Nabi SAW setiap hari Nabi SAW beristighfar lebih daripada 70 kali. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi SAW beristighfar dalam sehari sebanyak 100 kali. Maka ini adalah istighfar secara umum. Bahkan antara perkataan yang Nabi suka untuk sebut, daripada riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang ada di dalam Sunan Abi Daud, yang mana kata Abdullah bin Umar, Nabi kalaulah duduk di satu-satu tempat untuk tempoh yang lama, maka kami kira apa yang Nabi ucapkan, maka Nabi SAW selalu ucapkan sampai 100 kali istighfar yang berikut ini. Sama-sama kita sebut, apakah istighfarnya? Rabbighfirli wa tub alayya. Nabi akan baca sampai 100 kali. Rabbighfirli, ampunilah daku. Wa tub alayya, terimalah taubatku. Sementara Sayyidul Istighfar yang kita kenali sebagai penghulu istighfar, maka ianya mempunyai kelebihan yang sangat istimewa. Dalam hadis riwayat Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, yang mana kita biasa dengar ucapannya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, sehingga ke penghujungnya, maka barang siapa membaca satu kali waktu pagi, sekurang-kurangnya satu kali je, dan satu kali waktu petang, apakah kelebihan dia? Maka Nabi SAW, barang siapa yang membaca istighfar ini, maka dia akan tergolong daripada kalangan ahli syurga. Kalaulah dia baca waktu pagi, ditakdirkan meninggal dunia pada tempoh pagi tersebut, sabda Nabi SAW, dia akan ditulis daripada kalangan ahli syurga. Kalaulah dia baca waktu petang, walaupun sekali, ditakdirkan meninggal dunia, maka akan tergolong di kalangan ahli syurga. Maka Sayyidul Istighfar ada kelebihan khusus yang mana kita patut baca sekurang-kurangnya satu kali waktu pagi dan satu kali pada waktu petang. Apa kata kita amalkan terus? Jom kita baca untuk pagi ini. Boleh ke Da'i? Boleh, Ustaz. InsyaAllah. Ke Da'i nak pimpin. Da'i suara lagi sedap dengan saya. Ustaz baca dan kita ikut sama-sama. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah. Kalaulah kita ditakdirkan meninggal dunia, yang kita pun tak tahu bila kematian kita pada pagi ini, maka syurga adalah tempat kita. Benar sabda Nabi SAW. Kemudian bahagian kedua soalan tadi berkenaan tentang boleh tak berzikir, boleh tak kita mendoakan petunjuk hidayah untuk orang yang bukan Islam? Jawapannya boleh. Dan Nabi SAW banyak kali melakukan perkara tersebut.
Ada seorang sahabat bernama Tufail bin Amr ad-Dausi daripada kabilah Daus. Maka dia ajak kaum dia untuk beriman. Mereka tak nak beriman. Berkali-kali dia ajak. Maka dia pun jumpa Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, doakanlah keburukan untuk kabilah Daus. Aku dah ajak mereka untuk beriman, tapi mereka tak nak beriman. Maka Nabi SAW pun angkat tangan. Maka diingat Nabi SAW nak doakan kebinasaan seperti yang dia minta. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma hdi Dausa. Ya Allah, berilah hidayah, berilah petunjuk kepada kabilah Daus. Dan akhirnya mereka semua masuk Islam. Masya Allah. Dan antara mereka adalah Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu daripada kabilah Daus. Begitu juga ketika mana perang Uhud dan juga ketika mana Nabi balik daripada Taif. Orang-orang musyrikin Mekah dalam perang Uhud menyakiti Nabi. Orang Taif menyakiti Nabi. Dua peristiwa yang berbeza. Maka Nabi SAW doa untuk mereka, Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku. Kerana sesungguhnya mereka tak tahu. Maka sangat-sangat baik, bagus untuk kita mendoakan hidayah, petunjuk, kebaikan untuk orang yang bukan Islam. Mudah-mudahan menjadikan asbab kebaikan untuk mereka. Kemudian bahagian yang ketiga, soalan yang ni tadi lebih kurang kena dekat saya lah Ustaz. Oh, kenapa dah ni? Kadang-kadang kita ni sibuk Ustaz, meeting sana meeting sini. Allahumma Lepas solat salli tu terus nak bangun daripada solat kan, tak sempat nak berzikir. Boleh ke sambung zikir tu dalam kereta selepas ini? Boleh Ustaz? Baik, insya-Allah. Para penonton, kita berehat seketika nak tahu jawapannya, nak tahu kepuasannya. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tadi Ustaz ada sebut Nabi SAW beristighfar sehari 100 kali Ustaz. Masya Allah, itu betul. paling kurang lah orang kata, betul, kan. Paling kurang. Maknanya tapi benda tu sebenarnya mudah je nak buat. Betul, tapi kenapa kita tak buat kan? Baik Ustaz, kita nak sambung lagi perbicaraan kita pada hari ini. Bersesuaian dengan soalan tadi Ustaz, kita ni sibuk-sibuk ni buat kerja dan sebagainya, sampai nak zikir, nak doa pun tak sempat ni. Dan ada juga sahabat kita ni, Muhammad Faizal pun nak tanya soalan lebih kurang sama juga. Okey, baik, Masya Allah. Bagaimana jika kita kejar masa, kebiasaannya selepas solat subuh nak hantar anak dengan nak pergi kerja, hadap jam, lagi tak berkesempatan duduk lama berdoa dan berzikir. Adakah boleh berdoa dan berzikir waktu siap-siapkan anak ke sekolah atau sambil berjalan? Adakah cara ini seolah tidak beradab? Silakan Ustaz. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Lalu terima kasih kepada Tuan Faizal, dan ini soalan yang sama dengan soalan yang sebentar tadi, berkenaan tentang adakah dikira tidak beradab ataupun pada waktu itu tidak sempurna berzikir sambil berjalan, memandu dan sebagainya. Jawapannya adalah zikir dan doa yang secara umum, maka afdalnya adalah pada waktu itu dalam keadaan yang sebaik-baiknya duduk, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, duduk, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Dan yang ketiga, pada waktu itu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, menundukkan kepala dan khusyuk, berzikir dengan sepenuh perhatian. Itu yang sebaik dalam akmalus sifat, sifat yang paling sempurna. Namun adakah pada waktu itu tidak boleh berjalan, berbaring dan sebagainya? Jawapannya boleh, dan hukumnya adalah harus. Apakah dalilnya? Dalilnya Allah sebut dengan jelas di dalam surah Ali Imran, firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang cerdik. Firman Allah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyama, orang-orang yang berzikir mengingati Allah dalam keadaan berdiri,
wa qu'uda, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Maka sebenarnya inilah keadaan-keadaan yang mana tidak ada masalah untuk berzikir, termasuklah memandu, berlari ataupun apapun situasi. Minta maaf. Dan Nabi SAW ada banyak situasi yang mana Nabi SAW pernah berzikir dan berdoa ketika mana berada di atas tunggangan kenderaan. Contohnya doa musafir dan juga doa-doa yang lain. Begitu juga ketika mana berjalan, ada doa yang Nabi baca dalam keadaan berjalan. Contohnya kalau kita lihat dalam hadis dan riwayat, doa yang tentang cahaya tu. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah pada hatiku cahaya, pada pandangan mataku cahaya, pada pendengaranku cahaya, kananku cahaya, kiriku cahaya. Maka dalam riwayat Abdullah bin Abbas, Nabi baca doa ini dalam perjalanan ketika mana nak menuju ke masjid, terutamanya untuk solat subuh. Maka ringkasan jawapan, tidak ada masalah untuk berzikir, berdoa dalam apapun keadaan, berjalan, duduk, baring. Bahkan dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi kongsikan, Nabi SAW pernah membaca Al-Quran, berzikir dalam keadaan bersandar kepada Aisyah. Bersandar kepada Aisyah, Nabi SAW membaca Al-Quran dan berzikir. Dan dalam muka surat yang sama, Imam Nawawi bawakan juga dalil yang Aisyah pernah berzikir dan membaca Al-Quran ketika mana sedang berbaring di atas tempat tidur. Maka tidak ada masalah. Cuma kalaulah kita mampu dan kita ada masa, ada kelapangan, kita buat yang paling afdal, yang paling terbaik, duduk menghadap kiblat dan kemudian kita zikir dengan penuh perhatian dan fokus sepenuhnya. Mudah-mudahan yang paling penting, kita dapat mengamalkan hadis Nabi SAW daripada Ummul Mukminin Aisyah. Kata Aisyah, adalah Nabi SAW seorang yang sentiasa mengingati Allah setiap masa. Itu yang susah sebenarnya. Oh, betul Ustaz. Dalam kita tengah kalut-kalut tu kan, fikir tu, fikir ni kunci kat mana, nak hantar sekolah, takut lambat dan sebagainya. Kadang-kadang orang lupa untuk berzikir. Sedangkan waktu itulah waktu kita nak dapat ketenangan dengan zikir yang kita baca. Benar, Ustaz. betul. Maknanya tengah-tengah pegang steering tu pun boleh zikir Ustaz ya. Betul. Allahu Akbar. Dia kalau tak zikir nanti tu yang jadi marah tu. Jadi marah tu. Betul. Okey, baik Ustaz. Maknanya zikir ni kita boleh lakukan di mana-mana tempat sekalipun Ustaz. Selagi mana kita mempunyai ruang, jangan pula dalam toilet tengah mandikan anak tu berzikir. Okey. Baik, pada para penonton sekalian, kita nak raikan soalan sahabat kita di Facebook bersama dengan Sahziatus Siddiq. Yang mana soalannya, bagaimana bagi seseorang yang selesai mendirikan solat, apakah lebih aula dengan mengaji Al-Quran atau berzikir, berdoa terlebih dahulu? Ini kerana mengaji Al-Quran memerlukan wuduk, bimbang terbatalnya wuduk, makanya mendahului mengaji dahulu. Apakah dibenarkan sedemikian atau melangkau dalam adab ketika berzikir dan berdoa? Nak buat mana dulu ni Ustaz? Nak ngaji dulu ke? Nak berzikir dulu ke? Nak doa dulu? Betul. Silakan Ustaz. Nak buat serentak tak boleh Apa serentak tak boleh? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih banyak Puan Sahziatul Siddiq di atas pertanyaan yang sangat-sangat bagus dan baik. Maka dia ada dua keadaan. Ada zikir dan doa yang khusus untuk sesuatu amalan, dan ada zikir dan doa yang umum. Maka kalaulah zikir dan doa yang umum, yang pada waktu itu tidak terikat dengan mana-mana waktu, seperti tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, zikir yang umum ataupun doa yang umum yang tidak terikat dengan mana-mana keadaan dan waktu, maka kata para ulama, pada waktu itu afdalnya adalah membaca Al-Quran. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang kita biasa dengar. Sabda Nabi, man syaghalahul Quran, barang siapa yang Al-Quran menjadikan dia sibuk sehingga dia tidak sempat nak berdoa, an mas'alati, dia tak sempat nak berdoa, dia baca Quran sibuk, dia baca sentiasa Al-Quran, pagi, petang, siang, malam dia baca Al-Quran, sampaikan dia tak sempat nak berdoa. Dalam sebahagian riwayat menyebut dia tak sempat nak berzikir. Janji Allah, a'taituhu afdalama u'tis sa'ilin, aku akan bagi dia lebih baik
daripada orang yang menyibukkan diri dengan berdoa. Allah bagi lebih baik. Sebab Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Semestinya ianya lebih baik daripada kalam kita yang berdoa, yang meminta. Namun situasi yang kedua, kalaulah zikir dan doa itu khusus untuk satu-satu ibadah dan keadaan. Contoh macam soalan tadi adalah zikir selepas solat, doa selepas solat. Lagi-lagi doa yang maksur, yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir selepas solat yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan tak pernah tinggal. Maka pada waktu itu berzikir dan berdoa selepas solat adalah lebih afdal, lebih baik, lebih bagus daripada membaca Al-Quran. Sebab waktunya terikat pada waktu itu dengan kita berzikir yang Nabi dah ajar, berdoa dengan yang Nabi dah ajar. Dan kalaulah wuduk kita terbatal, maka kita boleh ambil wuduk balik. Namun daripada sudut harus, kedua-duanya boleh. Kita nak baca Al-Quran pun boleh, nak zikir pun boleh. Tapi daripada sudut afdal, kita patut mengutamakan zikir dan doa selepas solat, kerana itu adalah sunnah Nabi, dan dalam sunnah Nabi pasti ada kejayaan, keberkatan dan rahsia-rahsia yang hanya Allah yang tahu. Baik Ustaz, kalau kita lihat kepada zikir lepas solat ni dia banyak Ustaz kan? Betul lah, macam-macam Masya Allah. zikir kita boleh Banyak. buat. Tapi mungkin sahabat kita ni Ustaz, An-Nur Rauf, dia nak tanya soalan. Masya Berapa Allah. lama kadar berdoa ketika di dalam solat sewaktu sujud, terutamanya sujud yang terakhir? Boleh ke Masya Allah. baca doa dalam sujud ni Ustaz? Okey, baik. Tafadhal. Terima kasih banyak An-Nur Rauf. Terima kasih banyak An-Nur Rauf di atas pertanyaan yang sangat baik. Maka Masya Allah, solat itu sendiri sebenarnya adalah doa. Dan kita patut pada waktu itu daripada awal solat hingga akhir solat, kita fokus sepenuhnya dengan zikir-zikir, rukun qauli, doa-doa yang kita baca. Namun kenapa di-highlightkan sujud? Tapi sebenarnya selain daripada sujud, antara doa yang saya sangat suka dalam solat adalah doa ketika mana duduk antara dua sujud da'i. Kan dia punya permintaan tu dahsyat. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah daku, kasihanilah daku, sempurnakanlah kekuranganku. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, tinggikanlah darjatku, warzuqni, bagi rezeki kepadaku, wahdini, bimbing aku, wa'afini, kurniakan afiah, kesejahteraan kepadaku, wa'fu anni, dan maafkanlah daku. Masya Allah, itu satu doa yang antara doa yang sangat-sangat lengkap dan sempurna. Namun kenapa dia highlightkan tentang sujud? Sebab ada sepotong hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abd, keadaan yang paling dekat, paling hampir seorang hamba dengan Allah adalah ketika mana dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud itu adalah keadaan yang kita sangat dekat dengan Allah. Maka bila kita dekat dengan Allah, apa yang Nabi SAW suruh kita buat? Sabda Nabi, fa'akthiru du'a. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut, fa'akthiru fihi du'a, maka perbanyakkanlah doa ketika mana dalam sujud. Timbul persoalan, adakah pada waktu itu setiap rakaat ataupun hanya sujud yang terakhir? Kita jawab lepas ni Ustaz. Kita kena jawab lepas ni. Sebab kalau kita suspend bagi pula. jawapan sekarang nanti orang tak tunggu kan. Tak tunggu. Kita tunggu dulu insya-Allah. Baik, kita dah berehat seketika. Para penonton nak tahu jawapannya, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Rabbi firli waliwalidayya warhamhum kama rabbayani saghira.
Alhamdulillah kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dalam topik perbincangan fiqh, doa dan zikir. Baik, Fadil Ustaz. Tadi kita ada bincang tentang doa ketika sujud. Adakah pada setiap sujud? Kalau jadi makmum pula, adakah afdal kita memanjangkan sujud ataupun kita nak follow imam? Dan tu imam pun, yelah panjang sangat sujudnya tu. Sampai makmum confused. Imam ada lagi ke tidak tu? Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih banyak Da'i, Masya Allah. Lalu berkenaan tentang Nabi menyebut keadaan yang paling hampir seorang hamba dengan penciptanya adalah ketika mana dalam sujud. Maka sabda Nabi, fa'akthiru doa, ataupun dalam sebuah riwayat, fa'akthiru fihi doa, maka perbanyakkanlah doa. Persoalan yang pertama, adakah pada setiap sujud ataupun hanya sujud yang terakhir? Maka sebenarnya kerana umumnya hadis tersebut, sebenarnya kelebihan tersebut adalah pada setiap sujud. Maka setiap sujud kita digalakkan untuk berdoa. Namun kita pergi kepada soalan yang kedua. Saya pula yang buat soalan sendiri. Okey. Kepada soalan yang kedua. Apakah soalan yang kedua? Maka bilakah yang paling afdal untuk kita doa dengan lama? Maka kata para ulama fiqh bahawa digalakkan untuk berdoa yang lama terutamanya bila kita solat sendiri. Bila kita solat sendiri. Dan kalaulah kita menjadi imam, maka pada waktu itu kita tak digalakkan untuk membaca hatta subhana rabbiyal a'la lebih daripada 3 kali. Sebab kita menjadi imam. Dan pada waktu itu belakang kita ada makmum. Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat yang mempanjangkan bacaan sehingga jemaahnya pada waktu itu menegur dan mengadu kepada Nabi. Maka Nabi SAW tegur, afatanun anta ya Muaz, adakah kamu nak membawa fitnah dalam solat wahai Muaz? Dan Nabi SAW juga pesan, seseorang yang menjadi imam hendaklah dia memendekkan solatnya kerana nak meraihkan wanita yang tua, kanak-kanak yang mungkin berada dalam jemaah dia. Maka kalaulah seorang imam tak digalakkan untuk sujud dengan lama kerana menggabungkan dengan hadis-hadis Nabi SAW yang lain. Sekarang ini soalan yang ketiga, bagaimana pula makmum? Kalaulah contoh pada sujud yang terakhir, imam dah bangun daripada sujud, berada dalam tahiyat akhir, dan kita masih lagi nak sujud ni, masih lagi banyak doa nak buat ni. Maka mana satu yang lebih afdal? Maka daripada sudut boleh, kedua-duanya boleh. Kita boleh sujud dengan lama. Tapi daripada sudut afdal, afdalnya adalah kita ikut imam. Dan pada waktu itu kita baca sekadar mana yang sempat daripada zikir subhana rabbiyal a'la ketika mana di dalam sujud. Dan yang keempat, saya nak kongsikan daripada riwayat Muslim, apakah antara doa yang Nabi SAW kerap baca ketika mana dalam sujud? Adakah sahabat-sahabat nak tahu? Kalau nak tahu, angguk. Okey, angguk. Nak tahu. Okey, Allah SWT. lagi Ustaz. Okey, itulah ingat nak berehat. Boleh nak buat queue lagi. Lagi. Lalu apakah doa yang Nabi selalu baca dalam sujud? Sama-sama kita baca daripada hadis riwayat Muslim. Nabi SAW ketika mana dalam sujud, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW akan membaca, Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli dhanbi kullah diqqahu wajillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Masya Allah. Apakah maksud dia? Ya Allah, ampunilah daku akan dosaku kesemuanya. Diqqah, dosa-dosa yang kecil. Wajillah, dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang dahulu dan dosa-dosa yang kemudian. Dosa-dosa yang tersembunyi dan dosa yang dilakukan secara terbuka. Kenapa pentingnya pengampunan dosa? Sahabat-sahabat yang saya kasihi, orang yang tak ada dosa, orang yang selalu memohon pengampunan untuk dosa, tak mungkin akan ke neraka. Sebab kita hanya ke neraka
adalah kerana disebabkan dosa yang kita tidak minta pengampunan kepada Allah daripada dosa tersebut. Dan orang yang boleh selamat daripada neraka, maka itulah orang yang berjaya sebenar-benarnya. Dalam surah Ali Imran firman Allah, "Faman zuhziha 'anil nar", orang yang boleh dijauhkan daripada neraka, Allah masukkan ke dalam syurga tanpa perlu ke neraka, faqad faz, itulah orang yang berjaya yang sebenar-benarnya. Masya Allah. Terima kasih, soalan yang sangat baik. Soalan yang patut kita amalkan doa ini insya-Allah dalam ibadah kita, sujud kita terutamanya insya-Allah. Baiklah, dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu pastikan ada keikhlasan dalam jiwa kita kan. Tapi kadang-kadang Ustaz, orang ni jenis suka zikir membuta tuli, tak tahu dapat daripada mana, apa fadilat dan sebagainya. Tak nak pening kepala, baiklah kita ikut seperti mana sunnah Nabi SAW. Seperti mana sahabat kita ni ada satu soalan, Syahir Ali ada tanya, apakah amalan doa dan zikir yang sangat disukai dan kerap dibaca oleh Nabi Muhammad SAW? Dan apakah zikir yang diajar oleh baginda kepada isterinya Juwairiyah, serta apakah fadilat zikir tersebut? Silakan Ustaz. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih banyak Puan Syahiralia Muhammad di atas pertanyaan yang sangat baik. Maka apakah antara zikir yang Nabi SAW suka dan Nabi SAW tak pernah tinggalkan? Ada sangat-sangat banyak. Antaranya yang pertama, yang mana kata Ummu Salamah, Nabi kalau kat rumah aku, Nabi hanya akan baca zikir ni sahaja, doa ni sahaja. Apakah doa dia? Sama-sama kita baca. Yang ni pendek, jadi kita boleh baca sama-sama. Allahumma ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Apakah terjemahannya? Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita ni terlalu cepat berubah. Lalu kita minta apa kepada Allah? Thabbit qalbi, teguhkan, kukuhkan, istiqamahkan hatiku di atas agama. Maka ini antara doa yang Nabi kerap baca. Namun ada satu doa yang mana dinukilkan daripada sahabat Nabi bahawa Nabi SAW tidak pernah tinggal doa ini. Dan doanya adalah doa yang panjang, iaitu Nabi SAW akan baca terutamanya pada waktu pagi dan petang. Nabi SAW minta akan afiyah. Afiyah. Apakah maksud afiyah? Afiyah bermaksud sejahtera, terjemahan dia. Tapi dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, seseorang yang telah diberikan afiyah, maka dia dapat segala-galanya. Maka ini adalah antara doa yang Nabi SAW tak pernah tinggal pada waktu pagi dan petang. Yang mana insya-Allah nanti kita akan cuba kongsikan doa ini nanti di hujung, mungkin di dalam doa kita, di dalam permintaan kita insya-Allah, sebab doanya sedikit panjang. Kemudian ada pertanyaan tadi berkenaan tentang zikir yang dibaca oleh Juwairiyah. Juwairiyah binti Harith adalah salah seorang daripada Ummul Mukminin, isteri baginda Nabi SAW yang tercinta. Maka dalam sepotong hadis yang panjang, maka Juwairiyah selepas daripada solat subuh, maka dia telah berzikir dengan zikir yang lama. Sampailah pada waktu itu masuk waktu duha. Dalam sebahagian riwayat menyebut sampailah pada waktu itu lebih daripada waktu duha. Maka mula-mula lepas subuh Nabi masuk rumah, Nabi nampak dia zikir. Nabi biarkan dia. Kemudian bila Nabi SAW balik pada waktu duha, dalam sebahagian riwayat menyebut lebih daripada waktu duha, Nabi tengok dia masih berzikir, berjam-jam dia berzikir. Maka dalam hadis Nabi SAW telah bertanya kepadanya, apakah kamu berada dalam keadaan berzikir daripada kali pertama aku jumpa kamu lepas subuh, wahai Juwairiyah? Maka Juwairiyah kata, ya wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW berkongsi kepada kita tentang zikir Juwairiyah. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya aku telah membaca 4 kalimah ini sebanyak 3 kali. Dan 4 kalimah yang aku baca 3 kali ini, sabda Nabi SAW, kalaulah nak ditimbang pahala, kelebihan, ganjaran, sama dengan berjam-jam yang kamu zikir tadi, wahai Juwairiyah radhiyallahu anha. Maka apakah zikirnya?
Maka zikir ni kita biasa dengar. Cuma kadang-kala kita lupa nak amalkan. Kita jarang nak amalkan. Kepada yang dah biasa amalkan, galakkan ahli keluarga kita untuk amalkan. Sebab hanya baca 4 kalimah ini 3 kali, pahalanya seolah berzikir untuk tempoh berjam-jam lamanya. Maka apakah zikir tersebut? Sama-sama kita baca. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Adada khalqih. Adada khalqih. Wa ridha nafsih. Wa ridha nafsih. Wa zinata arshih. Wa zinata arshih. Wa midada kalimatih. Wa midada kalimatih. Kita baca, kita cukupkan 3 kali. Boleh da'i? Boleh, Ustaz. Masya Allah. So, saya boleh dengar suara da'i tadi, dia terus menghayati. Allahu Masya Allah. Akbar. Kita baca lagi 2 kali. Boleh, Ustaz? Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Adada khalqih. Adada khalqih. Wa ridha nafsih. Wa ridha nafsih. Wa zinata arshih. Wa zinata arshih. Wa midada kalimatih. Wa midada kalimatih. Last kita baca sama-sama insya-Allah Boleh? dengan penuh penghayatan. Subhanallahi wa bihamdih. Adada khalqih. Wa ridha nafsih. Wa zinata arshih. Wa midada kalimatih. Masya Allah. Masya Allah, Ustaz. Maknanya orang kata istilahnya work smart lah, Ustaz. Work smart. Orang betul. kata walaupun mungkin simple je zikirnya, dapat menyamai seperti mana kita berzikir berjam-jam. Masya Allah, betul. Cuba praktis kat rumah tu tengok. Masya Sambil-sambil tu kita nak berehat seketika. Masya Allah. Jangan berganjak ke mana-mana. Banyak lagi zikir yang akan Ustaz kongsikan kepada kita selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, rupanya dalam kita berzikir ni Ustaz, kita kena tahu zikir apa yang besar fadilatnya. Maknanya kita zikir dan kita dapat besar ganjarannya. Kadang-kadang orang ni main zikir je, sedangkan ada zikir-zikir yang besar yang boleh kita amalkan. Tambah pula ialah Kak Leha kita ke Kak Jah kita kat luar sana tu sibuk kadang-kadang dengan bisnesnya lah sebagainya, kan? Kadang-kadang tak berapa nak sempat nak buat amal-amal tu kan. Jadi dengan zikir yang ringkas ini dapat memberikan peluang untuk kita meraih pahala yang besar. Baik, kita nak tahu juga Ustaz, tadi zikir yang bagus tadi, zikir yang hebat Ustaz berikan kepada kita tadi kan, yang Nabi SAW sarankan kepada Juwariyah tadi, apa maksud Ustaz? Masya Allah. Maka terjemahan daripada zikir yang kita digalakkan untuk baca 3 kali, terutamanya pada waktu pagi, terjemahannya adalah Subhanallah, Maha suci Allah, wa bihamdih, dan segala puji-pujian bagi Allah. Dan kemudian 4 perkataan yang menyusul, maksudnya kita memuji dan dan kita bertasbih mengagungkan Allah. Berapa kadar dia, berapa banyaknya? Adada khalqih. Kita bertasbih subhanallah dan memuji Allah dengan kadar semua makhluk Allah. Dan makhluk Allah tak terkira. Bererti kita mengagung dan memuji Allah dengan jumlah yang tak terkira. Adada khalqih wa zinata arshih, dan kita bertasbih dan memuji Allah dengan kadar beratnya arasy Allah Subhanahu wa taala. Wa zinata subhanallahi adada khalqih wa ridha nafsih. Perkataan yang tertinggal. Maka apakah maksud ridha nafsih? Kita bertasbih dan memuji Allah dengan kadar yang Allah ridha dan Allah suka untuk dirinya sendiri. Dan yang keempat, wa midada kalimatih. Kita bertasbih, mengagungkan Allah, memuji Allah dengan kadar sebanyak nikmat kalimah perkataan Allah, dan jumlahnya adalah tidak terhitung. Maka bererti kita nak berzikir, memuji Allah dengan kadar sebanyak-banyaknya, tak terkira, tak terhitung. Maka dibaca 3 kali mempunyai kelebihan dan ganjaran yang sangat luar biasa. Maka kita tampal dekat kereta kita, dekat rumah kita, kerana kita ni cepat
lupa. Cepat lupa, Ustaz. Cepat lupa. Jadi kita boleh baca ketika mana kita nak nak keluar rumah ataupun ketika mana kita nak mulakan sesuatu amalan pada waktu pagi terutamanya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, kata simple je, ringan je dekat bibir kan, tapi berat di timbangan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz kan. Baik, sahabat kita di Facebook ada satu soalan yang cukup menarik daripada Izzuddin, iaitu soalannya, apakah pendapat Ustaz mengenai orang yang mengamalkan zikir selepas solat tidak mengikut hadis ataupun zikir yang telah diajarkan oleh baginda SAW, sedangkan Rasulullah SAW telah mengajar zikir-zikir yang terbaik untuk diamalkan oleh umatnya. InsyaAllah. Dia mungkin dia adjust sikit lah, zikir itu jadi kod lain kan. Sedangkan Nabi dah ajar lah. Betul, baik. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak Tuan Izzuddin di atas pertanyaan yang sangat baik, yang sangat bagus. Maka daripada sudut hukum, Imam An-Nawawi ataupun nama penuh beliau Yahya bin Sharaf An-Nawawi, setelah beliau mengarang kitab Al-Adhkar, salah satu kitab yang mengandungi begitu banyak hadis dan riwayat yang maksur, yang sabit daripada Nabi SAW tentang zikir, maka Imam Nawawi ada menulis dalam catatan beliau dalam kitab beliau, kata Imam An-Nawawi, awradul masyaikh wa ahzabuhum la ba'sa bil ishtighali biha, bahawa zikir-zikir yang kita dapat daripada sebahagian para ulama yang walaupun tidaklah ada hadis ataupun sabit daripada Nabi SAW, selagi mana maknanya elok, selagi mana ianya adalah memuji Allah dan pada waktu itu mengagungkan Allah, maka tidak ada masalah untuk diamalkan. Bererti hukumnya harus. Namun daripada sudut afdal, daripada sudut yang paling bagus, yang paling terbaik, maka Imam Nawawi rahimahullah sendiri menyebut, beliau berkata, al-khairu wal fadlu innama huwa fi ittiba'il ma'sur. Namun yang paling afdal, yang paling terbaik adalah kita mengamalkan zikir, doa, amalan yang sabit daripada Nabi SAW, kerana di situ ada sir, ada rahsia, ada keberkatan dan juga ada kebaikan yang melimpah ruah. Maka daripada sudut hukum harus, tapi daripada sudut afdal yang terbaik adalah mengamalkan zikir dan doa daripada baginda Nabi SAW. Dan sebenarnya zikir dan doa daripada Nabi pun dah tersangat-sangat banyak dan tersangat-sangat pada waktu itu mencakupi seluruh amalan. Keluar masuk rumah ada zikir, turun naik kenderaan ada zikir, keluar masuk bilik air ada zikir, sebelum, tengah, selepas makan ada zikir, masuk tempat shopping pun ada zikir. Ada juga Ustaz, ada zikir, supaya tak shopping banyak sangat. supaya hati kita sentiasa ingat Allah SWT betul. Lalu sebenarnya meluas zikir Nabi SAW. Apatah lagi kalau nak dibicarakan zikir pagi dan petang, tersangat-sangat banyak zikir Nabi SAW. Mudah-mudahan kalau kita tak boleh amalkan semua, jangan kita tinggalkan semua. Amal mana yang kita mampu, insyaAllah. Itu dia. Baik Ustaz. Mas Niza ada soalan Ustaz. Benarkah selawat ke atas Nabi SAW merupakan doa dan zikir, dan apakah ganjaran bagi mereka yang banyak berselawat? Yang kedua, apakah hukum menambahkan doa dalam solat ketika sujud yang ada dari Al-Quran dan hadis? Mohon perkongsian Ustaz. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih banyak-banyak Puan Mas Niza di atas soalan. Maka soalannya berkenaan tentang selawat. Ya. Apakah kelebihan dan ganjaran orang yang berselawat? Maka berkenaan tentang selawat, maka ada banyak kelebihan selawat. Saya nak kongsikan salah satu, yang mana ada sebuah riwayat daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah tanya kepada Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, aku nak doa, nak berdoa. Maka berapakah nisbah kadar yang patut aku berdoa dengan selawat? Berapa banyak kadar dia? Maka pada awalnya dia berkata, wahai Rasulullah, kalaulah aku jadikan 1/4 daripada doaku adalah selawat, maksudnya lagi 3/4 doa apa yang dia nak minta, dan 1/4 adalah dia nak berselawat kepada Nabi SAW.
Maka apa jawapan Nabi SAW? Nabi SAW bersabda, apa yang kamu lakukan dah bagus, fa in zitta fahuwa khairul lak. Tapi kalaulah kamu tambahkan selawat, maka itu adalah lebih baik untuk kamu. Bila didengar Nabi SAW bersabda begitu, maka dia terus berkata, kalaulah begitu wahai Rasulullah, aku nak jadikan anis separuh doaku adalah doa dan separuh doaku adalah selawat. Maka bila Nabi SAW bersabda, terpulang apa yang kamu nak lakukan, fa in zitta, maka kalaulah kamu tambah, maka itu adalah lebih baik untuk kamu. Bila dia dengar Nabi SAW berkata lebih baik, maka dia berkata, kalau macam tu wahai Rasulullah, fasulusain, 2/3 doaku adalah selawat. Maka Nabi SAW kata terpulang, namun kalaulah kamu tambah lebih baik. Bila dengar Nabi SAW bersabda begitu, dia terus berkata, wahai Rasulullah, aja'alu laka salati kullaha, aku akan jadikan keseluruhan doaku selawat. Daripada awal hingga akhir selawat. Maka apa Nabi SAW bersabda, kalaulah benar begitu, sabda Nabi SAW, idzan tukfa hammu, maka ini kelebihan selawat yang pertama, akan dicukupkan segala kerisauan kamu. Allah cukupkan segala kerisauan, sama ada dengan Allah permudahkan ataupun Allah berikan ketenangan pada hati. Dan yang kedua, kelebihan memperbanyakkan selawat, sabda Nabi SAW, wa yughfaru laka dzambuk, Allah ampunkan dosa kamu. Dan dalam hadis yang lain berkenaan tentang kelebihan selawat, hadis riwayat Nasa'i daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berselawat sekali dia selawat, seperti Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalaulah dia berselawat sekali, sabda Nabi SAW, maka Allah akan kurniakan kepadanya 10 rahmat, dan Allah akan ampunkan 10 dosa, dan Allah tinggikan untuknya 10 darjah. Kelebihan selawat, Masya Allah. Masya Allah. Apa lagi kita nak, tuan-tuan? Jom Betul. kita amalkan selawat. Sementara kita nak berehat ni, kita banyakkan selawat. Tengok berapa kali selawat kita dapat sementara kita berehat ni. Boleh tak? Okey, para penonton, kita dah tamat dah di TV3. Terima kasih kami ucapkan. Dan kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Jangan ke mana-mana. Jom kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berehat seketika. Subhanallah adada khalqi, Subhanallah zinata arshi, Subhanallah zinata arshi, Subhanallah midada kalimati. Ustaz, betul ke saya zikir dia, Ustaz? Betul, Masya Allah. Macam kena betulkan sikit je. InsyaAllah. Subhanallah adada khalqi, Subhanallah ridha nafsi, Subhanallah zinata arshi, Subhanallah midada kalimati. Saya duk praktis daripada tadi lagi, Ustaz, zikir tu. Sebab Ustaz kata kalau kita zikir seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW itu, menyamai berjam-jam zikir tau. Okey, baik, Ustaz. Kita dah sampai lagi perbincangan kita dalam topik fiqh, iaitu berkaitan dengan fiqh zikir dan doa bersama dengan Ustaz Omar Aziz. Baik, Ustaz, sahabat kita di Facebook ni daripada tadi kita tunggu nak tanya soalan di Facebook ni. Apakah soalannya? Adakah berzikir juga menandakan seorang hamba itu bersyukur dan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah setiap amalan yang dilakukan kerana mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala merupakan zikir kepadanya dan tidak hanya terbatas dengan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir semata-mata? Silakan, Ustaz. Masya Allah, soalan yang sangat best, sangat bagus. Terima kasih banyak Puan Laila Dila Rosa. Masya Allah, macam daripada Sepanyol. Puan Laila Dila Rosa. Maka soalan yang pertama yang saya perasan tadi, adakah zikir itu gambaran dan tanda aras yang menunjukkan kita bersyukur? Semestinya kita sangat-sangat dituntut untuk bersyukur, menghargai pemberian, kurniaan, nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan orang yang bersyukur pada waktu itu akan dikurniakan ganjaran yang sangat luar biasa. Namun adakah bila kita berzikir itu menandakan kita bersyukur? Salah seorang daripada ilmuwan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebut bahawa berzikir ataupun mengingati Allah, melakukan perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebut anna-dzikra ra'sus syukur. Ianya adalah puncak, ianya adalah syukur yang paling tinggi. Sebab kita menggunakan lidah kita, tangan kita, anggota tubuh badan kita pada perkara yang Allah suka, maka apakah penghargaan akan nikmat yang lebih baik daripada itu? Begitu juga ada sebuah riwayat yang dinukilkan oleh ilmuwan terkenal Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala menukilkan sepotong riwayat daripada sahabat muda Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu yang merupakan seorang ulama Yahudi sebelum memeluk Islam. Maka Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu menukilkan bahawa baginda Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah bertanya di dalam munajatnya kepada Allah. Nabi Musa bertanya, "Ya Rab, wahai Tuhanku, apakah syukur yang selayaknya aku lakukan terhadap-Mu ya Allah? Apakah syukur yang selayaknya aku tunjukkan, aku zahirkan, aku lakukan ya Allah?" Maka Allah telah mewahyukan kepada baginda Nabi Musa, "Alla yazal lisanak ratban min zikri." Jadikanlah lidahmu sentiasa basah mengingati dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, zikir adalah tanda bersyukur. Zikir adalah tanda kita menghargai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahagian yang kedua soalan, ini pun adalah sangat bagus dan sangat baik. Adakah zikir itu sekadar ucapan tahlil? Apakah maksud ucapan tahlil? La ilaha illallah. Tahmid iaitu alhamdulillah. Tasbih iaitu subhanallah. Takbir iaitu Allahu akbar. Hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Ataupun tarjih inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Adakah zikir sekadar pada perkataan-perkataan ini? Maka imam kita Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam permulaan kitab Al-Adhkar menegaskan, apakah yang beliau sebutkan? Imam Nawawi menyebut annal ibadata zikir. Sesungguhnya segala jenis ketaatan itu adalah zikir. Sebenarnya semua ketaatan adalah zikir. Bahkan kata Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, kullu amilin lillah. Setiap orang yang melakukan sesuatu amalan semata-mata kerana Allah, apapun amalan tersebut, boleh jadi dia mengalihkan sesuatu yang menghalang daripada laluan, boleh jadi dia melakukan bantuan, menolong orang. Tapi apapun amalan yang dia lakukan kerana Allah, ataupun senyum, tuan-tuan mungkin tengah senyum, apapun amalan yang dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala, kata Sa'id bin Jubair, fahuwa dzakirul lillah, maka itu dikira sebagai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Nawawi nukilkan kata-kata yang kedua daripada Atha bin Abi Rabah. Kata Atha bin Abi Rabah, majalisuz zikri, sebenarnya majlis-majlis zikir adalah majlis-majlis ilmu. Bila kita berbincang tentang halal dan haram, bila kita berbincang tentang perkara yang Allah suka, bahkan macam sekarang ni, tanyalah ustaz ni, biar tahu jangan keliru. Dia punya hashtag kan. Maka itu pun sebenarnya, kata Atha bin Abi Rabah, itu adalah majlis zikir. Bahkan sebenarnya perbincangan tentang perkahwinan, orang pergi kursus kahwin kerana itu sunnah, mempelajari hukum ahkam perkahwinan, mempelajari hukum ahkam jual beli, kata Atha bin Abi Rabah, semua ini boleh tergolong di kalangan majlis zikir. Sebab kita nak belajar melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kerana Allah,
maka sebenarnya adalah majlis zikir. Luas sebenarnya maksud akan zikir tersebut. Baik, Ustaz. Sahabat kita di Facebook ni, Intan Zurina Abdul Razak. Ustaz, adakah dengan sering melazimi doa khusus, terutamanya sering berzikir dan memudahkan kita menyebut nama Allah di saat sakaratul maut kita kelak? Silakan Ustaz. Masya Allah. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka terima kasih Puan Intan di atas pertanyaan yang sangat baik. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang beliau ambil kata-kata ini daripada sebahagian riwayat hadis yang walaupun sanadnya tidaklah begitu kuat. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, sebagaimana kita hidup, maka begitulah kita akan menemui kematian kita. Kama ta'ishun tamutun. Macam mana kita hidup? Kalaulah kita hidup pada waktu itu dengan membantu menolong orang, maka bila kita mati, orang pun akan bantu dan menolong kita. Kalaulah kita hidup pada waktu itu mengingati Allah, pasti bila kita mati, maka itulah yang akan kita sebut pada lidah kita. Saya teringat ada membaca di dalam kitab Safhah min Sabril Ulama, karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah tak silap, bagaimana ada ulama-ulama dahulu, dia sepanjang dia hidup memang dia minat mengajar. Mengajar dia ilmu, mengajar. Maka ketika mana tengah nazak nak meninggal dunia, dia masih lagi tetap nak mengajar. Sebab macam mana kita melalui kehidupan kita, maka di situlah kita akan menemui kematian kita. Dan saya doakan setiap sahabat, termasuklah kita yang selalunya saya perasan nama-nama yang bertanya soalan ni adalah kebanyakannya orang yang setiap hari istiqamah bersama dengan kita, meluangkan masa bersama dengan kita, juga yang menonton sentiasa, orang yang setiap hari tak miss Tanyalah Ustaz dan juga semua program agama yang dianjurkan oleh TV3, TV9 dan sebagainya. Mudah-mudahan bila kita meninggal dunia dalam keadaan kita menuntut ilmu, dalam keadaan pada waktu itu kita sedang mengamalkan ilmu. Kerana sebagaimana kita hidup, kata Imam Ghazali, begitulah kita akan menemui kematian. Mudah-mudahan husnul khatimah. Kan? Amin ya rabbal alamin. Itulah impian seorang yang beriman kepada Allah SWT, kan, dapat sebut nama Allah di akhir kehidupannya. Baik, para penonton sekalian, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang masih lagi tak berganjak depan TV ni, kan, bagi menonton Tanyalah Ustaz hari ini membicarakan tentang fiqh, doa dan juga zikir. Ustaz, saya ada satu soalan lah, Ustaz. Ada orang tanya kepada saya, kan, doa ni kan ada macam-macam doa. Kadang-kadang Tok Imam tu baca doa sampai 10 minit, lengoh makmum. Masya-Allah. Alah, hai, apalah susah sangat. Doa je lah macam yang Nabi ajar tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selamat dunia, selamat akhirat. Kan senang tu. Jadi apa pandangan Ustaz? Masya-Allah. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih banyak-banyak dai di atas pertanyaan yang sangat baik. Maka sebenarnya ketika mana kita menjadi imam, kita perlu mengambil berat tentang keadaan jemaah kita yang mungkin mempunyai urusan-urusan yang penting. Bukan sekadar waktu solat, tetapi juga selepas daripada solat. Sebab ada yang dah terbiasa untuk dia tak nak bangun kecuali bila imam selesai. Maka ia memang betul, kita digalakkan untuk membaca doa-doa yang pendek tetapi jami' dan mani', lengkap maknanya daripada Nabi SAW. Antaranya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah, di mana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyebut antara doa yang Nabi SAW suka untuk baca adalah Rabbana, ataupun dalam hadis menyebut Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan ada satu lagi doa lepas solat yang Nabi pesan sambil Nabi pegang Muaz bin Jabal. Nabi bersabda dengan dia, wahai Muaz, aku sayangkan kamu, maka janganlah kamu sesekali tinggalkan selepas daripada solat untuk membaca doa ini.
Dan apakah doa tersebut setiap daripada kita hafal? Maka mari sama-sama kita baca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, mensyukuri dan menghargai nikmat kurniaanmu dan menambah baik ibadah kepadamu. Doa ni jangan tinggal. Sebab Nabi pesan kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, jangan sesekali tinggalkan doa ini selepas solat. Maka sebaik-baiknya, afdalnya, bila kita doa sendiri, maka kita doalah sepanjang mungkin. Tapi bila kita sebagai pemimpin, sebagai imam, maka saranannya, galakannya adalah kita doa yang ringkas namun maknanya padat, supaya kita memberi ruang kepada jemaah kita yang mungkin ada urusan dan juga perkara-perkara yang lain. Supaya pada waktu itu ialah imam yang disukai oleh, ada sabda Nabi SAW, adalah imam yang disukai oleh makmumnya, oleh orang yang berada di belakangnya. Mudah-mudahan insya-Allah. Masya-Allah. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit tak dia punya format zikir lepas solat ni, standardnya macam mana Ustaz? Supaya tak adalah pendek sangat dan tak adalah panjang sangat kan. Baik, Ustaz boleh cerita tak daripada awal tu kan kita beristighfar dulu, lepas tu zikir sebagainya, macam mana formatnya tu Ustaz? Okey, baik, masya-Allah. Salli ala Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Maka sebenarnya Imam Nawawi dah ada susun zikir dan doa tersebut dalam kitab Al-Adhkar beliau. Begitu juga dalam kitab-kitab doa yang lain. Namun secara ringkas, kalaulah kita sibuk macam mana sekalipun, maka yang pertama daripada riwayat Thauban radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Nabi SAW bila selesai solat, Nabi akan beristighfar 3 kali. Istighfar 3 kali. Sekurang-kurangnya astaghfirullah, aku memohon keampunan. Ni dah banyak diskaun dah ni. Astaghfirullah, aku memohon keampunan ya Allah. Dan yang kedua daripada riwayat Thauban juga adalah ucapan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka itu yang kedua. Cumanya kalaulah lepas subuh dan lepas maghrib, kalaulah boleh sebelum kita bangun daripada tempat duduk, kita membaca la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Dalam sebahagian riwayat ada penambahan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu lepas subuh 10 kali, lepas maghrib 10 kali. Daripada hadis riwayat Tirmizi. Maka ini yang ketiga. Yang keempat, jangan tinggalkan ayatul kursi lepas solat. Orang yang membaca ayatul kursi lepas solat, kelebihannya kalaulah meninggal dunia, syurga tempat dia. Kalaulah dia memerlukan pemeliharaan, maka itulah pemeliharaan dia. Itu yang keempat. Dan yang kelima, sekurang-kurangnya sabda Nabi SAW, jangan tinggalkan 10 kali subhanallah, 10 kali alhamdulillah, dan 10 kali Allahu Akbar. Itu sekurang-kurangnya. Sebab kalaulah baca itu, sabda Nabi akan diampunkan dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. InsyaAllah. Cuma kalaulah kita mampu, ada banyak masa dah pencen kan, tak tahu nak pergi mana, maka lebih banyak lebih bagus. 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, dan sempurnakan yang 100 dengan la ilaha illallah. Tapi sekurang-kurangnya adalah subhanallah 33 kali, 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mudah aja zikir ni? Maka Nabi kata memang mudah, tetapi bila habis solat, maka syaitan akan datang dan dia kata dengan manusia, cepat-cepat bangun, kau ada kerja nak buat, kau ada tugas nak buat, kau ada keperluan nak buat. Maka manusia bangun tanpa dia zikir sekurang-kurangnya tadi subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Sekali lagi juga syaitan ya. Maknanya memula 3 kali istighfar, betul, 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, betul, lepas subuh dan lepas subuh, asar, maghrib sekurang-kurangnya lah. Lepas tu yang ketiganya Allahumma antas salam. Betul. Dan kemudiannya ayatul kursi. Betul. Dan yang kelima adalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sebanyak 10 kali. Betul. Itu kira dah diskaun habis. Itu diskaun habis. Kalaulah syaitan bisik, kita cakap dia tunggu sebentar, relax. Sekejap dia.
10 subhanallah 10 kali kan. Okey. Baik Ustaz, Ina Ahmad ada soalan Ustaz, zikir sambil menonton TV atau sambil buat tugasan rumah tangga, adakah diterima Allah, sedangkan zikirnya ada kalanya khusyuk dan sebaliknya? Yang kedua, doa dan zikir yang disambung-sambung. Maksudnya berhenti sekejap buat air suami untuk pergi kerja dibolehkan ke ustaz? Masya-Allah. Okey Ustaz. Buat air untuk suami tu ibadah tau. Ibadah. Padahal ini mungkin soalan daripada mak-mak kita yang sibuk kat rumah tu kan. Okey, fadhal Ustaz. Terima kasih banyak pun Ina Ahmad. Maka seperti yang kita telah lihat daripada surah Ali Imran, tak silap saya ayat 191, yang mana Allah berfirman, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, orang yang mengingati Allah sambil duduk, baring, berjalan. Maka sebenarnya tidak ada masalah untuk mengingati Allah pada apapun keadaan. Dan kalaulah kita menonton TV, kalaulah apa yang kita tonton itu adalah tanyalah ustaz, maka sebenarnya tidak ada masalah. Dan itu pun sebenarnya majlis ilmu pun sebenarnya adalah ibadah, dan setiap ibadah seperti yang kita bincangkan tadi mengikut kata-kata Sa'id bin Jubair dan Atha' bin Abi Rabah yang dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, itu pun adalah zikir. Maka sebenarnya tak ada masalah. Bolehkah kita putus-putuskan zikir? Contohnya kita baru nak zikir, suami kita dah panggil, yang tolong buat air kopi. Contoh. Maka sebenarnya dengan kita berbakti kepada suami, berkhidmat kepada suami, dan suami pun kena berkhidmat kepada isteri, kerana kita saling lengkap melengkapi. Nabi SAW pun bila ditanya oleh Aisyah, Nabi kat rumah macam mana? Para sahabat tanya Aisyah. Maka Aisyah menjawab, Nabi jahit baju sendiri. Bukan gosok, jahit baju sendiri, bersihkan rumah, tolong isteri baginda. Maka sebenarnya dalam keadaan isteri kita berkhidmat kepada kita, kita pun berkhidmat kepada isteri. Dan sebenarnya bila isteri berkhidmat kepada suami dalam untuk menggembirakan suami, maka sebenarnya itu pun adalah ibadah, itu pun sebenarnya adalah zikir. Dan tidak ada masalah terputus-putusnya sesuatu zikir tersebut. Cuma kalaulah kita mampu, ada masa, ada ruang, ada peluang, maka kita khususkan satu waktu untuk kita berzikir, terutamanya pada waktu pagi dan petang, berdasarkan firman Allah di dalam suratul Ahzab. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha, ingatlah kamu akan Allah dengan kathira, sebanyak-banyaknya. Maka apakah maksud ingat Allah sebanyak-banyaknya? Allah sebut pada ayat berikut, wasabbihuhu bukratan wa asila, ingatlah Allah pada waktu pagi dan ingatlah Allah pada waktu petang. Maka orang yang ingat Allah pada waktu pagi dan petang masuk dalam kategori orang yang ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan golongan yang tersebut. Ya Allah, mudahnya Ustaz berikan kepada kita. Tapi Ustaz, peliknya Ustaz, kenapa benda-benda yang senang ni orang payah nak buat Ustaz? Mungkin sebagai kesimpulan pertemuan kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Okey, terima kasih banyak da'i, terima kasih banyak sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah. Tak sedar waktu dah habis, masya-Allah. Lalu sebenarnya zikir adalah amalan yang sangat-sangat afdal. Bila ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang mana beliau bertanya, wahai Rasulullah, amalan agama ni sangat banyak, terutamanya amalan sunat. Amalan fardu memang kena buat. Jangan pula kita zikir tak buat amalan fardu. Amalan fardu kena buat. Tapi amalan sunat ni, amalan nafil ni sangat banyak, wahai Rasulullah. Maka ajarlah aku satu amalan yang mana aku boleh beristiqamah dengannya. Maka Nabi SAW bersabda, kekalkanlah lidahmu basah dengan mengingati Allah. Maka mengapakah ia susah? Sebab ia belum menjadi kebiasaan kita. Belum menjadi kebiasaan. Maka kita perlu luangkan masa, perlu train diri kita, perlu untuk kita jadikan ada masa untuk kita berzikir, mengingati Allah. Terutamanya kita mulakan dengan waktu pagi dan petang, dan disusuli dengan waktu-waktu lain yang diajar oleh Nabi SAW. Benda yang biasa, insya-Allah akan menjadi mudah. Mudah-mudahan. Maka kena tampal banyak-banyak. Kalau macam ayah mertua saya, dia suka tampal.
pada waktu tu supaya ingat untuk berzikir dan berselawat. Maka dia bertampal. Dan di situ akan menjadikan kita ingat, insya-Allah. Dekat rak kasut ada doa untuk pakai kasut. Dekat pintu dinding ada doa nak masuk toilet. Kan cantik. Betul. Macam tu Ustaz. Baik Ustaz, kita dah berada di akhir siaran. Kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan doa penutup kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita doa, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan setiap doa yang diajar oleh baginda Nabi SAW kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati-hati, tsabbit qulubana ala dinik, teguhkan dan istiqamahkanlah hati kami di atas agamamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah dikau pesongkan hati-hati kami sesudah dikau memberikan hidayah petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, kurniakanlah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Ya Rahmanu ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ya Rahman ya Rahim, kami meminta kepadamu, kurniakanlah kesembuhan kepada yang sakit di antara kami. Kabulkanlah hajat mereka yang hadir di dalam majlis ilmu ini ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, jika ada di antara kami yang mempunyai kesulitan, maka dikau tunjukkanlah jalan keluar ya Allah. Jika ada di antara kami yang gundah gulana gelisah hatinya ya Allah, maka kurniakanlah ketenangan. Jika ada di antara kami yang mempunyai masalah rezeki, dikau limpahkanlah keberkatan dengan kelimpahan yang berlipat kali ganda. Kurniakan kesihatan kepada kami ya Allah, dan akhirkanlah kehidupan kami dengan ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rahman, kepada mereka yang telah menjayakan majlis ilmu ini ya Allah, dikau balaslah mereka dengan sebaik-baik kebaikan dan ganjaran ya Allah. Wa sallallahu wa sallama ala habibina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita ingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Umar Aziz dan juga kepada para penonton sekalian. Terima kasih di atas perhatian anda semua. Saya Dayah Aiman, mohon maaf di atas terlanjur kata, terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan surah doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita jumpa lagi. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.